Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang telah dilakukan dan dicadangkan oleh pihak kementerian berhubung dengan potongan itu adalah too little and too late, ya. Terlalu sedikit dan terlalu lewat, ya. Hakikatnya jasa ini memang tidak perlu ada di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Kita telah tutup jasa kerana telah pun semua mengetahui dan telah pun diperakui dan diakui oleh pimpinan UMNO sendiri, khususnya saudara Muhammad Fuad Zakarshi yang merupakan bekas pengerusi jasa sendiri, ya, bahawa jasa ini adalah alat politik. Ya, ianya adalah satu badan yang digunakan untuk digajikan semua proksi-proksi dan penyokong-penyokong politik, dan peranannya adalah untuk menyampaikan propaganda daripada pihak kerajaan. Kita semua tahu bahawa di dalam bajet yang sedia ada, Jabatan Penerangan telah pun diperuntukkan sebanyak 158 juta, dan untuk penyiaran, ya, bagi RTM ianya sudah 479 juta. Maka dari segi alat dan segala machinery, pihak kerajaan untuk memberikan penerangan, penjelasan mengenai kerajaan tebuk atap dan kenapa pintu belakang ni sah dan halal dan mengapa pengkhianat perlu disokong dan diterima dan dipuji. Kalau tak cukup dengan Jabatan Penerangan dan RTM, maka amat memalukan. Kita semua memahami bahawa jasa itu adalah satu alat propaganda oleh kerajaan untuk nak whitewash the current government dengan izin, ya. Tetapi ianya memang tak cukup, ya, Datuk Speaker, ya. Jumlah yang diperuntukkan asalnya 81.5 juta tak cukup. Nak tipu rakyat untuk mengatakan kerajaan tebuk atap ni sah, bahawa Perdana Menteri sekarang ni ada sokongan majoriti, ya. Itu memerlukan satu usaha pembohongan dan penipuan yang lebih besar, ya. Maka apabila diberikan peruntukan 81.5 juta pun tak cukup, apatah lagi 40 juta, ya. Lalu saya menyeru kepada Kerajaan Perikatan Nasional bertindak secara profesional dan bertanggungjawab. Jangan guna duit rakyat untuk mencapai matlamat politik sempit perkauman kamu. Ianya merupakan satu pengkhianatan dan pecah amanah. Ini duit rakyat yang perlu digunakan untuk membantu rakyat menghadapi ancaman COVID dan sebagainya, bukan untuk digunakan untuk kepentingan politik. Saya mengesyorkan peruntukan jasa dikosongkan dan jabatan ini ditutup dengan serta-merta. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Seri Pengurusi, yang pertama sekali saya sedih kerana Menteri Kewangan telah mengurangkan peruntukan daripada 85.5 juta kepada 40 juta, 40.5 juta. Ini berarti pengurangan sebanyak 45 juta. Kita tahu bahawa pada tahun 2015 jasa diperuntukkan 52 juta. 2016 47 juta. 2017 53 juta. 2016 saya silap, saya baca balik. 2015 74 juta, 2016 70 juta, 2017 76 juta, 2018 81 juta. Kemudian kita telah dimansuhkan selama 2 tahun oleh kerajaan Gagal Krasi, iaitu 2019 kosong, 2020 kosong. Kemudian 2021 dinaikkan 85 juta. Memang ada kenaikan biasa. Tapi sekarang ni 2021 tinggal 40.5 juta. Saya sedih kerana benda ini boleh berlaku, kerana kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran daripada pihak pembangkang yang selama ini nak timbulkan huru-hara. Kita tahu selama 2 tahun kerajaan gagal untuk menyebarkan berita betul. Akhirnya berita palsu tersebar, berlaku huru-hara politik, huru-hara
pemikiran manusia kerana tidak ada satu badan kerajaan yang mampu untuk menerangkan kebenaran. Sekarang ini kita lihat apabila jasa belum berfungsi, berlaku huru-hara politik kerana pembohongan demi pembohongan berlaku. Pada tahun 2003, supaya Shah Alam yang short memory ini ingat 2003 dunia telah ditipu oleh Amerika Syarikat mengatakan bahawa Iraq menyimpan senjata yang berbahaya, senjata nuklear. Ditipu. Lepas tu dengan menggunakan penipuan berita ini, Iraq telah diserang dan dizalimi sampai hari ini. Sekarang ini saya bagi contoh di parlimen ini saja. Di parlimen ini saja saya berkata mantan Menteri Kesihatan, tetapi portal tertentu yang akan saya saman nanti mengatakan pekan Menteri Kesihatan, dan lepas tu orang pun ikut ramai-ramai berita palsu tersebut. Itu di parlimen dengan pekan dengan mantan itu, mantan pekan dengan bekas. Saya sebut bekas Menteri Kesihatan. Hari ini pekan Menteri Kesihatan. Dia tipu. Berita palsu sendiri berlaku di parlimen. Apa cara untuk betulkan berita? Satu agensi yang mesti menceritakan kebenaran. Saya nak beritahu bahawa pengambilan pegawai bukan dibuat melalui parti, dibuat melalui JPA, melalui SPA. Jadi kenapa pengambilan yang dibuat dengan tulus ikhlas ni dipertikaikan? Jadi sebagai ahli parlimen yang setia dengan kerajaan, kita menyokonglah supaya dikurangkan kepada 40.5 juta, tetapi biarlah JECOM yang baru ini mampu untuk menegakkan kebenaran. Bangsa yang mulia bila kita dapat cerita yang benar. Negara yang mulia akan menjadi negara mulia kalau kita cerita kebenaran. Tapi kalau cerita heruk pekok, tuduh Menteri Besar Kedah celupa, ahli parlimen 100% lebih celupa daripada Menteri Besar Kedah. Kita tak kata dia tak boleh bercakap di parlimen ni, kita kata dengan dia, kalau berani mari kita berdepan. Siapa yang celupa? Yang celupa ni banyak daripada ahli parlimen yang celupa. Saya tidak sangat jadi mereka banyak yang celupa kerana bawa isu-isu. Contohnya macam Shah Alam. Tak ada pasal-pasal. Tajuknya jasa kerajaan tepuk atap. Ya silakan. Fuad Zakarshi kata bekas pengerusi jasa sendiri mengatakan jasa alat politik. Masa dah tamat. Orang yang mempunyai, seperti pada dengar sebut, orang yang mempunyai pemikiran bahawa perkara itu akan mungkin boleh ditipu, otak mereka memang penipu. Mereka selalu mengambil pemikiran itu untuk menipu. Contohnya speaker akhir sekali, siapa yang mengambil pegawai khas? Ambil pegawai khas termasuk menteri wilayah bekas mantan, bukannya kata pekan pula ni. Bekas menteri wilayah pakai outrider, bukan main. Bolehkah outrider wilayah pergi ke seluruh rata pelosok dengan tanya menteri wilayah sekarang lah. Dia pakai outrider ke tak? Jadi dia menyalahguna kuasa dan menteri-menteri mereka banyak mengambil pegawai khas termasuk bagan. Mengambil pegawai khas yang mempunyai gaji jurisdiksi. Padahal tak ada kaitan. Tak sampai 40 juta. Tak sampai 40 juta. Baru ribu ya. Tapi jurisdiksi RM10,000. Orang mereka dapat gaji mahal, suruh kami diam. Ini nak ambil dan yang sekarang tak ada. Yang sekarang tak ada. Yang sekarang tak ada. Menteri-menteri sekarang tak ada. Jangan menipu lah. Jangan fikir supaya ambil bekas-bekas pegawai jasa yang berwibawa untuk berkhidmat semula, dan saya minta supaya jasa tidak perlu ditukar kepada kementerian lain kerana menteri ini cukup berwibawa. Dia bekas menteri luar yang mampu seimbangkan nama baik Malaysia walaupun bawah PH, tapi bukan kerana PH, kerana dia sebagai peribadi. Jadi sekarang ni dia pula pegang kementerian ini. Saya cadangkan supaya jasa JECOM ini terus berada di bawah Kementerian Pertahanan. Saya menyokong dengan hebatnya. Terima kasih.